Di mana ayat tadi Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada orang beriman dan keluarga mereka supaya selamatkan diri daripada menjadi bahan bakar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan penjaganya adalah malaikat yang tak pernah melakukan dosa dan apa-apa maksiat kepada Allah, di mana malaikat ni apabila dia diperintah, dia laksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak pernah bantah walaupun sedikit. Dan neraka itu, kata dia, tidak menolak seberapa banyak pun manusia dan batu-batu berhala dimasukkan ke dalamnya, di mana neraka itu sentiasa meminta ditambah bahan-bahan bakaran dari manusia yang kafir dan yang mendurhaka kepada Allah, dan juga berhala-berhala, sehingga tidak ada lagi tempat yang kosong di dalam neraka itu, dan telah penuh sesak berisi orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhaka dan batu-batu berhala. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selain daripada ayat tadi menceritakan bahawa neraka ini Allah Ta'ala peringat kepada orang beriman dan juga keluarga mereka supaya selamat daripada bakarannya, kerana penjaga itu diberikan malaikat yang tidak ada belas kasihan. Dan neraka ini juga tidak menolak seberapa banyak manusia yang ingkar kepada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala tidak ada masalah walaupun manusia yang hidup atas muka bumi, seramai mana manusia hidup atas muka bumi dari dunia ini, semuanya pilih untuk nak ingkar kepada Allah. Allah tidak ada mengalami apa-apa kerugian. Begitu juga sebaliknya, jika semua manusia hidup atas muka bumi hari ini memilih untuk beriman kepada Allah, Allah Ta'ala tidak ada apa-apa keuntungan. Allah Ta'ala tidak pernah berhajat kepada makhluk dia. Namun kena ingat bahawa hidup ini Allah Ta'ala sediakan dua tempat penyudahnya. Satunya syurga, satu neraka. Allah tak ada cerita siapa nak masuk syurga, ini jalannya. Wa mari agama, wa mari nabi, wa mari perintah hukum akad dan sebagainya. Siapa yang tak dengar kata nak ikut cara dia, tak peduli pada agama, tak peduli pada nabi, tak peduli pada hukum akad, maka orang ni tempat dia neraka. Dua tu ya. Allah Ta'ala tak ada pernah berhajat. Dan kena ingat, neraka ni kata dia tak pernah menolak serapa banyak pun manusia. Dan berapa ramai manusia ni diingkar kepada Allah Ta'ala, seramai tu akan jadi orang ahli neraka. Satu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya kepada neraka, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Peringatkanlah manusia akan hari kami bertanya kepada neraka Jahannam. Allah Ta'ala tanya kepada neraka Jahannam. Tanya kepada neraka Jahannam, halim talakti wa taqulu hal min mazid. Ada lagi ke dak? Dalam tu penuh dah ke? Nah, neraka ni ditanya oleh Allah Ta'ala, ada lagi ke ruang tempat kosong dalam tu? Lalu neraka ni jawab balik kepada Allah, wa taqulu hal min mazid. Bapanya ada nak tambah lagi ke selekat? Artinya neraka ni tak pernah genap, tak pernah cukup nak makan orang. Tak sedap terpengaruh lah. Jangan kita kadang-kadang nampak bila orang tu ramai, bila orang pakat dia buat maksiat belaka, buat dosa belaka, kita kata tokai ramai gitu mau tu salah. Kalau dah salah, salah walau sekamar mana pun. Orang sikit ni kalau dah benar, tetap dia benar. Jadi jangan kita nak pilih sesuatu kerana ramai, kerana banyak, bukan. Bukan kerana kuat, bukan kerana lebih, bukan, tetapi kerana kebenaran. Sikit pun kalau hak benar, hak tu hak kita kena ikut. Sebab tu Nabi doa, Allahumma ja'alna minhu qalil. Ya Allah, jadikanlah aku ni di kalangan golongan yang sedikit. Hak sedikit ni hak beriman, hak bertakwa, hak saleh ni tak ramai. Jadi hak ngarut tu ramai. Jadi walau ramai mestawa mana pun, Allah Ta'ala kata neraka tak pernah genap nama orang. Itu kena ingat. Dan menurut Mujahid, firman Allah Ta'ala tersebut adalah suatu bukti tentang hal ihwal dan keadaan di dalam neraka itu telah penuh sesak, sehingga tidak ada suatu tempat kosong, malah kesemuanya dipenuhi oleh orang-orang kafir dan batu-batu berhala, dan juga orang-orang yang mendurhaka kepada Allah Ta'ala sebagai balasan kekufuran dan pendurhakaan mereka itu di dalam dunia ini. Seorang ulama yang bernama Mujahid mengatakan, ayatnya firman Allah Ta'ala ini membayangkan kepada kita betapa ramainya orang berada di neraka sehingga akan penuh sesak dengan manusia.
Kalau kita tengok hari inilah jumlah penduduk semasa atau muka bumi hari ini, manusia dia berapa ramai? Lebih daripada 7 bilion. Daripada 7 bilion ini, yang beragama Islam tu, yang beragama Islam, yang diregister, hak dapat maklumat 2 bilion je. Lepas 5 lagi siapa? 5 lagi adalah lain-lain agama. 5 bilion lagi ni gimana dia ni? Andai kata berlaku kiamatlah pada hari ini, mati dia ni dari keadaan tak beriman kepada Allah, gimana dia ni? Belakang. Pahmu akan neraka Allah Ta'ala, tak pelik. Allah Ta'ala kata neraka aku tak pernah tak kena pun. Jadi jangan kita berani-berani, jangan kita berasa sedap hati bila tengok orang buat dosa tu nak join sekali, jangan. Kerana itu adalah larangan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena takut itu keadaan seksa dalam neraka ni, bahawasanya dia ni tak kena siapa. Ingkar kepada Allah Ta'ala, kufur kepada Allah Ta'ala, deraka kepada Allah Ta'ala, maka tepatnya adalah neraka. Sebab itu Allah Ta'ala peringatkan kepada kita semua. Kemudian dalam neraka ni ada pakaian, dalam neraka ni ada makanan, dalam neraka ni ada minuman. Sebab tu dalam neraka ni dia bukan mati, dia hidup. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian kamu tidak dimatikan dan juga tidak dihidup. Nak kata mati, hidup. Nak kata hidup, sesa. Itulah gambaran betapa hidup manusia di neraka ni rusak benarnya. Tak mati. Mati yang tak ada dah. Walau sesa, setahu mana azab, setahu mana ngeri, setahu mana sakit, setahu ini tak ada mati. Mati di dunia hari ini. Dunia hari ini orang bertanya, kalau punya orang itu tak sihat, punya orang ini usia panjang, punya orang ini keuzuran, nak mati dah kau dia. Dan lagu mana keadaan dia? Orang buaya-buaya 50-50, orang ni kata 70-30 dah, orang ni kata berkali tak ada esok dah. Bapa sebab tahu dah penghujung dia ada mati. Setelah dia sakit, setelah dia seksa dan sebagainya. Dalam neraka gitu kok dah. Seksa setahu mana pun tak mati. Maka bila kata tak mati, bila kata hidup, dia berhajat pada pakaian, berhajat pada makanan, berhajat kepada minuman. Namun semuanya, pakaian, makanan, minuman ahli neraka ni api. Semuanya api. Tak ada sikit pun dari syurga neraka ni nikmat, tak ada. Penghuni-penghuni neraka selain daripada menerima siksa neraka, mereka juga diberi makanan dan minuman di dalam neraka, iaitu makanan dari pohon yang tumbuh dalam neraka, yang buahnya pahit lagi busuk. Mereka juga diberi minuman yang campurannya dari air yang sedang menggelegak panas. Perkara ini telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita perhatilah, bila kita bincang bab akhirat, bila kita bincang bab syurga, bab neraka ni kan, dalil yang dibawa kepada kita daripada ayat Al-Quran. Maknanya dalil yang begitu sekali sarah, jelas dan nyata, tak ada siapa boleh pertikaikan. Tak ada siapa boleh pertikaikan, boleh tak percaya tentang ayat Quran walau satu huruf. Bukan satu ayat, satu huruf kau tak boleh. Ingkar ayat Quran ni kafir hukum dia. Jadi hak cerita benar-benar gini ni Allah, Tuhan kepada Al-Quran, Tuhan kepada syurga, Tuhan kepada neraka, Tuhan kepada kita. Dia hak cerita, bukan orang lain. Tak ada sebab manusia nak tolak, tak ada sebab manusia tak nak terima. Maka begitulah juga dari segi bab berkenaan dengan dalam neraka. Allah Ta'ala kata dia ni panah, dia ni busuk, dia ni makanan, minuman, semuanya daripada hak menggelegak, hak mendidih. Maknanya tidak ada baiknya. Tuhan cerita mana? Tuhan kata adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakkum. Manakah yang lebih baik, limpah kurniaan yang termaklum itu atau pokok zakum? Allah Ta'ala tanya mana lebih baik, limpah kurniaan yang termaklum itu kah ataupun pokok zakum? Limpah kurniaan yang sedia maklum ini segala nikmat dalam syurga. Pokok zakum ni sejenis pohon kayu, sejenis pohon kayu bentuknya api dalam neraka. Tuhan kata di antara dua ni mana lebih baik? Jadi bila ditanya begitu, logiknya akal manusia mesti kita kata limpah kurnia lebih baik. Mana nikmat di syurga itu jauh lebih baik dan dibandingkan dengan pokok yang penuh segala seksa dan azab. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin.
Iaitu kata di pokok zakum ni sebatang pohon yang tumbuh dalam neraka, buahnya pahit lagi busuk baunya, yang menjadi makanan kepada penghuni neraka. Itu sifat dia. Pohon zakum ni dia sejenis pokok, ia tumbuh dalam neraka, buah dia ni pahit, buah dia ni busuk, dan dia menjadi makanan kepada ahli neraka. Lalu Allah Ta'ala kata, inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Sesungguhnya kami menjadikan pokok zakum itu satu ujian bagi orang-orang yang zalim di dunia dan siksaan bagi mereka di akhirat. Allah Ta'ala kata, aku sengaja buat sejenis pokok dalam neraka ni, nama dia zakum, adalah merupakan satu ujian bagi orang-orang yang zalim. Zaliman, zalim di dunia itu. Tak dengar kata Allah, degil sangat, tak setunduk pada perintah Allah, tak mahu melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintah. Dah, dia nak buat nyaya siapa, nak tipu siapa, nak khianat siapa, dia punya hak, dia boleh buat. Itu dia panggil zalim. Lalu ketika di dunia dia boleh buat apa saja, hari ni Allah Ta'ala kata, aku bagi dia sejenis pokok hak tak syamil ni dalam neraka untuk dia rasa. Inilah balasan bagi orang yang menyiksa orang, melakukan kezaliman kepada seseorang ketika di dunia itu. Di mana pohon zakum ini ialah dia ni sebenarnya sebatang pohon yang tumbuh pada dasar neraka yang menjulang-julang. Syajaratun innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Pohon zakum ni dia adalah sejenis sebatang pohon tumbuh daripada patak neraka yang menjulang-julang apinya. Buah dia pula ni tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Buah zakum ni seolah-olah seperti kepala syaitan. Nah, kepala syaitan ini adalah merupakan benda yang paling buruk di dalam neraka. Benda yang huduh sekali. Benda yang penuh dengan beracun. Mana di dalam neraka. Maka pokok ni aku hasilkan dalam neraka untuk dinikmati, kata Allah. Untuk dirasa oleh siapa? Ahli neraka. Huduhnya, buruknya pokok ni. Dan bila mereka ni berasa lapar, itulah makanan untuk mereka. Dan dia ni adalah rasanya amat busuk dan amat pahit sekalipun. Sehingga kan fa'innahum la'akilu minha famali'una minhal butun thumma inna lahum 'alaiha la syauban min hamim. Sehingga kan kemudian kata dia, mereka memenuhi perut mereka, kemudian sesungguhnya mereka akan beroleh lagi selain itu satu minuman campuran dari air panas yang menggelegak setelah dibawa ke muka mereka. Mereka minum dan sesungguhnya tempat kembali mereka ke dalam neraka yang menjulang-julang. Selain daripada buah hok busuk, hok pahit, hok duri tadi, ada lagi sejenis minuman kepada ahli neraka, ialah sejenis air. Air ni panah menggelegak seperti timah. Bila dibawa kepada muka mereka, hancur luruh daging-daging mereka. Bila mereka minum, terburai habis sekali urat perut mereka. Itulah malangnya, buruknya nasib ahli-ahli neraka. Hak makan tak pakai kija, hak minum lagu itulah keadaannya. Ini dibayangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia supaya manusia beringat. Jadi padai ke dengan kita buat dosa, dengan kita langgar perintah hukum agama Allah Ta'ala ni, sedangkan ni balasan di akhirat kelak. Maka Allah Ta'ala peringat hari ni supaya jangan kamu yang manusia ni menyesal di dunia di akhirat nanti. Allah Ta'ala wayak siap-siap belakang dah cerita saat ni dari surah Surah As-Saffat ayat 92 hingga ayat 97. Betapa peringatan Allah Ta'ala ni tak ada siapa pun boleh pertikai. Jadi kita kena letak satu rasa gerung, satu rasa takut. Betapa Allah Ta'ala ni bila dicerita tentang azab, dia azab sungguh, tuan-tuan. Kalau dah nikmat sungguh. Nikmat adalah syurga. Kita bicara itu gak siapakah tak mati dah, siapakah tak tua dah, tak ada kena kerja buat, makanan tak pernah habis luak pun dah. Tak ada sakit tu, tak ada sakit ni, tak ada serabut puasa, tak ada masalah. Tak akan diuji lagi dah. Itu nawai tempat tinggal di syurga yang penuh segala nikmat yang sifatnya kekal abadi. Hak ni pula dalam neraka yang penuh dengan segala azab dan seksa yang mana tak terperi, tak tertanggung oleh siapa-siapa yang berada dalam ni.
Lalu itulah Allah Ta'ala kata, beringatlah wahai manusia, kerana azab Allah Ta'ala ia tak kenal siapa, bangsa apa, keturunan mana, dan pemimpin ko, rakyat ko, tua ko dia, muda ko dia, kaya ko dia, miskin ko dia, bahasa apa dia, kecek apa-apa sekalipun tentang dia, bila dia ingkar kepada Allah Ta'ala, inilah tempat dia. Di mana api neraka pokok tadi, api air kita tahu tu musafir kacuk, setelah kata dia mereka minum, sesungguhnya tepat kembali mereka ke dalam neraka yang menjulang-julang apinya. Api ni tak pernah padam. Dan la syauban min hamim ni, mana api ni tak pernah reda, api ni tak pernah surut, bahkan sentiasa menjulang-julang. Inilah yang menggerungkan jiwa-jiwa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua, selain pada itu Allah kata selain pada itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa penghuni neraka itu meminta pertolongan kerana dahaga, di mana mereka itu diberi pertolongan dengan air seperti tembaga cair. Firman Allah Azza wa Jalla, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api neraka yang meliputi mereka laksana khemah, dan jika mereka meminta pertolongan kerana dahaga, mereka diberi pertolongan dengan air yang seperti tembaga cair yang membakar muka. Amatlah buruknya minuman itu, dan amatlah buruknya neraka sebagai tempat bersenang-senang. Tengok ayat ini Allah Ta'ala gapo dia panggil, gelah Allah Ta'ala mempersenda-senda orang-orang yang tak beriman ini, di mana mereka kata Allah, kami ni menyediakan bagi orang yang melakukan kezaliman di dunia itu api neraka. Sebab tu tak sudut sahur lah dengan benda-benda yang tak baik. Nak sahur dengan zalim, sahur dengan ingkar perintah Allah, sahur dengan banyak buat maksiat dan sebagainya. Tak perlulah nak jadi orang-orang yang ada nama bab-bab gini. Kenapa tempat kembalinya buruk sangat. Bagaimana nama-nama besar yang telah disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya, Allah Ta'ala sebut nama. Nah. Kalau Allah Ta'ala sendiri sebut nama, kita sebut nama dia, tak dosa. Bukan ngopak, bukan nak caci maki, bukan nak ngata kepada orang itu. Memang itulah. Allah Ta'ala kata orang ni, demon ni, mungkin tahu cerita dia. Jangan tiru dia. Hak nama Fir'aun, hak nama Namrud, hak nama Iblis, hak nama Abu Lahab. Hak nama Qarun. Nama ni ada belakang dalam Quran. Hak nama Haman. Orang belakang ni, orang belakang yang ingkar dan kufur kepada Allah Ta'ala, demon ni semua neraka belakang. Jadi Allah Ta'ala kata mutasatirulah demon ni. Bapa siapa Tuhan sebut nama? Bapa siapa demon ni jadi contoh pada Allah? Sebab demon ni memang dia degil semua. Semua demon ni berdepan dengan Nabi-Nabi belakang, tapi mereka tolak mentah-mentah ajaran Nabi. Mereka tak kenal, mereka tak terima, mereka tak peduli. Sampai kepada akhir hayat mereka. Jadi balasan mereka adalah buruk. Inilah gapo dia, tempat dia ni adalah kerana berlaku zalim, neraka kata Allah. Dia mana meliputi dalam neraka ni seperti gapo? Bagaikan khemah. Tu cerita neraka ni. Dan jika mereka meminta pertolongan kerana dahaga, duduk ke mana-mana pun dia neraka ni, minta tolong dengan Tuhan juga, tak minta tolong orang lain. Walaupun Tuhan marah. Ahli neraka dia doa kepada Allah Ta'ala neraka. Dia minta apa? Dia minta dengan Allah beberapa perkara. Antara dia minta supaya apa dia? Dibebas dia daripada neraka. Dia minta makanan, dia minta pakaian, dia minta minuman, dia minta diampun dosa, dia minta dimatikan. Dia minta dia dikeluarkan daripada neraka. Semua dia minta belakang. Adakah Allah Ta'ala kisah? Allah Ta'ala kata hari ni aku tak peduli dah doamu. Hari ni aku tutup belakang dah pintu taubat kamu. Hari ni aku tak sedengar dah doa. Hari ni tidak ada doa yang mustajab kerana kamu ada semua ahli neraka. Aku tak layan. Allah Ta'ala kata mubalah doa aku tak sedengar dah doamu. Mana ketika dia neraka? Apa ahli neraka boleh buat? Bila dia doa Allah Ta'ala marah, bukan setakat terima. Tuhan marah. Tuhan kata mubah doa aku. Kalau waktu di dunia itu aku sudah doa tapi mu tak peduli pun. Hari ni baru doa. Senyap ahli neraka. Minta suruh mati tak mati. Minta suruh keluar pada neraka tak keluar. Nak minta makan pakaian. Betul bagi. Tapi semua betul api belakang. Maknanya tidak ada satu pun kebaikan kepada ahli neraka.
Hari ni dah kata tak sedar kat aku. Senyap ahli neraka. Selesai masalah ke? Selesai. Kalau duduk kali tak ada masalah tak apa. Tapi tak selesai masalah ni sebab duduk kali selesai. Manusia ni kalau dia ada bermasalah, dia buat apa saja. Dia sanggup buat apa saja kerana nak atasi masalah yang dihadapi. Itu manusia. Ikut riwayat. Tapi hari ni dia nak pergi jumpa siapa? Bila siapa sini? Allah Ta'ala tak layan dah. Akhirnya mereka doa kepada mereka. Mereka mana? Mereka tu boleh terima ke? Mereka tu lahir ke? Mereka di sini adalah Malik Zabaniyah. Mereka orang jaga neraka. Ya doa ke mereka ni. Supaya mereka tu royak kepada Allah. Sebab biasa kalau lahir perantaraan ni mungkinlah adalah belah kasih barangkali begitu sangka mereka. Supaya kita lah. Nak royak ke tuai hak dia sendiri. Segala tak tergamuk, mungkin tak biasa mana. Guna orang dia biasa. Tulis siapa. Nah, contohnya kita ni boleh anak kau. Nak cukup panggil orang masjid. Pergi cukup anak kita. Nak pergi tika tu, kata dia orang tahu nak cukup anak dia. Tu mari masjid belum tak je nampak muka. Rakyat kata bila tu rakyat kata ini, betul ini umum peragama, biar mari makan, mari cukup hamba. Mana ia guna tu bila supaya rakyat kata imam, supaya apa rakyat pada agama, mari dia. Ada peset tu. Mana kata imam kan? Agak dia tu bila ni kat, ambil hati. Dia macam-macam lah nak jaga. Gilah, tak apalah. Nak mudah. Ni neraka ni. Dia minta dengan Allah, Allah Ta'ala tak minta dengan apa? Harapan Allah Ta'ala, siapa mereka? Mereka mana? Mereka jaga bagi yang mas'ul. Ia bertanggungjawab berkaitan dengan neraka ni adalah Malik Zabaniyah. Kena ke Malik Zabaniyah ni siapa? Malik Zabaniyah ni adalah sejenis malaikat yang tak reti nak senyum ke orang. Ia tak reti ada belah kasihan. Ia tak ada simpati pada siapa-siapa. Beranikah? Setahu Nabi kita, dia tak tegur. Tak ada ucap ahlan wa marhaban ya Rasulullah. Tak ada. Nabi kata siapa Jibril orang ni gini mon. Itu Malik Zabaniyah. Memang Allah Ta'ala buat dia ni tak reti nak belah kasih, tak reti nak siap orang, tak reti nak baik orang. Itu sifat dia. Tapi walau apa keadaan sekalipun ahli neraka tu tak ada. Mohon dengan Malik Zabaniyah supaya sampaikan kepada Allah. Rengaikanlah azab kami, lepas kami mati, tak apa. Daripada hidup lagu ni. Malik Zabaniyah katakan, kalau Allah Ta'ala royak pada kamu, dia tak sudi, tak suka pada kamu, apatah lagi aku. Lagi aku tak boleh nak buat apa. Maknanya, tidak ada apa-apa dalam kelebihan bila duduk sini. Tak hina sehina-hinanya, tak ada siapa lagi dia nak peduli. Selesaikan masalah ni. Tak selesai. Dia tak akan boleh duduk ahli neraka ni kerana dia usaha juga. Last sekali doa dengan saya dia. Gugu dia ada dari syurga. Ada dari syurga dia doa. Minta supaya apa dia? Supaya orang dari syurga ni bagi kepada dia. Minta apa dia? Minta air ke? Makanan ke? Apa-apa nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Ahli neraka, ahli syurga ni raya. Hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala haramkan kepada kamu sebarang nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Berupa makanan ke, minuman ke. Kalau kamu minta an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Kalau ahli neraka minta ahli syurga, marilah kepada kami. Kalau Tuhan rezeki pada kamu, tak kira lah apa-apa betul. Air ke apa kok, marilah. Qalu innallaha harramahum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala royak bahawasanya ahli syurga ni jawab, hari ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala haramkan kepada kamu sebarang nikmat yang kami rasa dari syurga pada hari ini. Tak boleh aku nak tolong kamu walau setitik air aku tak nak bagi. Sebab apa? Sebab benda ni menjadi haram kepada ahli neraka. Dengan Allah pun dia gagal, dengan malaikat dia gagal, dengan ahli syurga pun dia gagal. Tinggallah dalam keadaan seksa begitu. Jadi Allah Ta'ala maklum kepada manusia awal-awal lagi sebelum benda ni berlaku. Sebelum benda ni terjadi, sebelum benda ni benar-benar ada di dalam kehidupan manusia di akhirat sana. Jadi kita selaku orang beriman, selaku orang yang ngaku
kepada Allah Ta'ala sebagai seorang hamba, kita kena tunduk, patuh, dengar. Inilah firman Allah Ta'ala. Jadi tak ada sebab kita nak ikat ayat ni. Kita tak ada nak kata ni yolo, kok benda tak berlaku, akhirat pun tak ada lagi, neraka tak ada siapa boleh tengok, api neraka tak ada siapa boleh sentuh, tak ada gapo lagi. Tak boleh kalau kata percaya, tak boleh. Dia kena percaya dengan akidah yang jazam. Bagaimana ayat-ayat Allah Ta'ala juga cerita kepada kita berkenaan dengan cerita orang lepas-lepas tu. Orang ingkar ke, orang beriman ke. Nah, Allah Ta'ala cerita lah, dah tu apa kita boleh cerita? Kita boleh percaya sebab telah walaupun benda tu telah jadi sejarah. Ada tempat Allah Ta'ala laknat mereka. Banyak kan? Ada golongan Allah Ta'ala mari malapetaka pada mereka. Banyak kan? Semua telah mari dari Quran aku. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak bakal dia bagian ni. Siapa beriman ke aku selamat. Tak kira siapa. Allah Ta'ala tak ada pilih kasih. Bukan kata nak tujing pada bangsa ni, puak ni, keturunan ni, orang kaya ni, pemimpin ni, dah. Tengoklah dalam Al-Quran banyak Allah Ta'ala bagi contoh. Siapa kita ambil? Salah satunya ialah betapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tak pandang kepada kedudukan manusia. Kalau tuan-tuan tengok rujuk di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, baca kan? Biasa kita baca hari Jumaat, pada Jumaat ada baca surah Al-Kahfi. Ada beberapa cerita yang menarik dalam surah ni. Antaranya peristiwa pemuda Ashabul Kahfi. Demo ni siapa? Pemuda ni, dia duduk dalam sebuah negeri, yang mana penduduk negeri ni beragama Islam, beriman kepada Allah. Satu ketika, mari seorang raja daripada Rom. Nama raja ni Dikianus, tak silap amul. Dia Kristian. Dia paksa orang supaya masuk agama dia. Sembah berhala, sembah batu. Siapa tak ikut, siapa tak turut, dia bunuh. Paling-paling tidak, penjara, tak bebas. Berapa ramai orang Islam pada ketika tu, kerana takut dengan ukutan ni, dia paksa gini, turut. Jadi agama sembah berhala. Namun, ada beberapa golongan pemuda, tak turut orang ni. Salah dia ni, biar dia raja pun. Bila dapat tahu, raja panggil. Panggil pemuda-pemuda yang tak dengar kata aku. Aku nak tanya dia. Panggil pergi ke istana. Betul kau kamu tak beriman? Kamu tak buat sebagai aku suruh. Aku suruh semua batu semua. Kamu tak tukar agama. Betul kau? Kata dia ni betul. Kenapa kamu pilih jalan ni? Aku ayat dah kan? Kalau tidak, aku dia kata dua. Kalau tidak, aku bunuh atau aku penjara kamu. Pilih. Aku masa 2 hari untuk kamu bicara. Buat putusan. Lepas tu main-main ayat aku. Pemuda dia berbalik. Bicara apa-apa dia lagu mana kita. Keputusan daripada mesyuarat mereka, buat keputusan, kita tidak akan terima agama ni. Apa nak jadi, jadilah. Walau siapa sekalipun dia, kita tetap dengan agama Islam. Agama ni adalah agama Allah. Tapi, kalau kita ada gini, tak selamatlah kita lari. Demi kerana agama. Demi kerana akidah. Lari. Hal lari ni lah katanya masuk dalam gua. Dan pelik cerita dia, dia masuk dalam gua tu waktu pagi. Dia sedap waktu petang. Dia agak berlaku tidur. Lama mana tidur? Hebat tak hebat kuasa Allah Ta'ala buat demo ni dia tidur ni. Tuhan kata waktu dia tidak aku balik. Kan kita kan tidur kadang-kadang lenguh. Kan balik kau tu balik kau. Tuhan kata aku balik. Ni rambut mereka, misal janggut mereka, kulit mereka, wajah mereka tak berubah. Mereka sebenarnya tidur 309 tahun. Lama. Jaga waktu petang sebab mereka masuk waktu matahari itu naik, waktu duha. Bila mereka jaga waktu senja, petang, matahari duduk di sana. Kita ni tidur sehari ke? Kau kira mana kita tidur? Tak ada jawapan tepat di kalangan mereka. Cuma rasa lapar. Atau wakil, 2 orang keluar, pergi beli. Wakil ni pun beringat, ingat kata dia. Kita masuk tadi, kita lari ke musuh. Kita lari kepada Raja Zalim. Jadi beringatlah nusuk-nusuk salah kada puak-puak dia kat kenalah kita. Itu anak mereka. Tapi cuba bayangkan tuan-tuan, setelah sekian lama mereka ni tidur, bangun tu rasa lapar lagi nak keluar tu dia tengok lain suasana. Dulu hutan bukit apa tapi hari ni nampak macam bandar dah. Pas tengok orang pula pakai dia tak suka dengan dia pakai. Orang tengok ke dia pun pelik, pergi sebuah kedai. Nak beli tu kedai tengok duit ni duit hajam bila.
Mari mana banyak keajaiban berlaku. Dia royak lah gini. Oh, dia kata raja ni tak ada dah, kata Tuan Kedah. Memang ada dengar cerita raja dulu dia soleh, orang paksa orang masuk agama dia. Tak ada dah, mati lama. Lah ni orang kata cucu dia. Lagu mana cucu dia? Cucu dia ni baik Islam, adik raja yang comel. Dan duit ni kata dia tak laku dah. Mari mana awak sebenarnya? Dia royak baik pada gua kerana lari pada raja gini. Lalu berita disapa kepada pihak istana, panggil. Berapa orang podek, jumlah dia 7 orang. Bila panggil tu, sudah beri apa nama ni, penerangan apa semua sekali, mati situ. Mereka meninggal serta tu baru mati. Nak ayatnya sini, raja tu mati sebagai orang ikrar kufur pada Allah. Dan dia tempat neraka. Kawan ni pemuda yang tak ada kelah, yang tidak ada apa yang boleh dibangga, dijaga oleh Allah Ta'ala. Tempat mereka adalah syurga. Jadi Allah Ta'ala ia tak pandang siapa. Walaupun itu kedudukan yang paling tinggi, lawan kedudukan yang tidak ada nilai di mata manusia, tetapi dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak cerita-cerita gini dalam Al-Quran. Allah Taala cerita kepada kita, diketengahkan oleh Allah Taala orang-orang biasa menjadi ahli syurga. Ini. Jadi kita hari ini, bagaimana kalau cerita-cerita ni kita boleh percaya, boleh yakin sebab dia telah lepas dah, kita pun boleh tengok kesan sejarah pun masih ada. Maka hari ini jika berlaku sesuatu perkara, ya Allah Subhanahu Wa Taala maklumkan dalam ayat-ayat dia tentang cerita-cerita akhirat, kita kena percaya. Walaupun akal kita kadang-kadang rasa tak menasabah. Walaupun akal kita kata betul ke tidak, kadang kita kena percaya dengan akidah yang jazam, akidah yang sebenar. Itu penting sebenarnya. Itulah dipanggil akidah yang kita belajar, kita bincang ni, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ni bila dia royak benda ni supaya mereka ni beringat. Akhir ayat tadi katakan Allah Taala kata wasa'at murtafaqani, dan amatlah buruk neraka sebagai tempat bersenang-senang. Sebagai tempat ia bersenang-senang. Sebut untuk bersenang-senang, bersenang-senang ni mana Allah Ta'ala nganyilah kita kata ni, mana dah mutak nak kata sangat degil sangat waktu hidup hari tu, maka hari ni rasa gila bersenang-senang lagi, walau tempat ia penuh dan segala azab dan malapetaka Allah Ta'ala, neraka ia tak kenal siapa pun. Begitu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala royak lagi berkenaan dengan pakaian penghuni neraka itu daripada api neraka sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Taala di dalam firman-Nya, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'un min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu azabal hariq. Inilah dua golongan, mukmin dan kafir. Allah Ta'ala kata ni dua golongan, satunya mukmin, satunya kafir, yang berbantah-bantahan tentang Tuhan mereka. Manusia ni hak Islam, hak tidak Islam, duduk balah, duduk bantah, duduk bahah ni berkenaan dengan Tuhan mereka. Maka orang-orang yang kafir akan dipotongkan untuk mereka pakaian dari api neraka, serta dicurahkan atas kepala mereka air panas yang menggelegak, yang dengannya hancurkan apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit badan mereka. Dan mereka pula disediakan batang-batang besi untuk menyiksa mereka tiap-tiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu, disebabkan menderita azabnya mereka dikembalikan padanya, serta dikatakan rasakanlah kamu azab siksa yang membakar. Mana Allah Ta'ala cerita dari segi bab pakaian ni, di dunia hari itu manusia ni berbalah antara orang beriman dan tak beriman, ni balah. Maka akhir hari ni Tuhan kata masing-masing terima balasan. Bagi orang yang kafir, orang yang ingkar ni, mereka, Tuhan kata aku sediakan, aku potong pada mereka sejenis baju, pakaian daripada api neraka. Kita nak bayang bagaimana pakaian itu daripada api neraka, dan bukan setakat tu, dicurah ke atas kepala mereka ni air yang panas menggelegak. Min fawqi ru'usihimul hamim, atas kepala mereka ni cucuk air gelegak. Hancur tu. Lalu mereka ni jadi hancur sampai ke dalam perut mereka, dan juga kulit-kulit mereka. Kulit-kulit mereka ni, kulit mereka hancur, tubuh mereka hancur, dalam perut mereka ni hancur, dan mereka ini
Disediakan batang-batang besi untuk menyiksa mereka. Ada besi pula untuk api yang godel. Dah lah ada dalam neraka dah. Dah lah api dah. Baju tu api dah. Air tu api pula. Lepas pada tu ada besi pula dia pihak godel dia. Berapa lapis, berapa jenis siksanya. Betapa inilah azab ngeri yang tak terperi sakitnya. Sebab itulah ketika manusia bangkit daripada kubur ni kan, ketika dihalau ke bumi mahsyar, Nabi kata tak ada pakaian seorang benar. Kaki ayam belaka. Aisyah tanya tak malu ke ya Rasulullah. Nabi kata nak malu gano-gano orang dia nampak mahsyar. Orang dia nampak titian syurga. Orang dia nampak mizan. Orang dia nampak api neraka. Orang dia nampak azab neraka. Orang dia takut hanum. Tak tahu ada cara dekat benda gini. Gitu yang digambarkan oleh Nabi kepada kita tentang dahsyatnya akhirat, tuan-tuan. Dan dahsyatnya peristiwa-peristiwa selepas bangkit daripada mati, daripada kubur. Sebab tu kita hari ni kita kena ingat perjalanan kita ni yang panjang lagi. Lepas pada kita hidup di dunia hari ni banyak benda lagi kita akan lalui. Dan dunia hari ni sebentar ya baru. Sebelum ni kita lalu di beberapa tempat. Kalau tempat kita singgah, tak apalah berlalu dah waktu. Kalau ni hidup di dunia pun nak berlalu juga dah. Berada di hujung dah kita ni, akhir dah. Dan di dunia ni, mana garis penamat tu telah hampir tiba dengan kita. Iyalah tak tiba mana muka dia 40, 50, 60 sikit lagi dah. Dia panggil warga mah. Tak lama dah tu sebenarnya. Tapi kan nafsu manusia ni tak rasa pun dia nak mati. Walaupun dia menyaksikan kematian saban hari, setiap waktu. Dan amo tadi sebelum mari sini pergi sembahyang jenazah kubur, pergi kubur siapa? Puan Sri Utama Kelantan tu, Tengku Marjan meninggal mangkat pada mana tadi keluar tadi 35 hari yang lalu, sebulan lebih ya, suami dia meninggal, Tengku Aziz, Tengku Aziz, adik abang kepada Tengku Rozali. Namun ini awal seperti kalau bakal usaha Raja Kelantan. Jadi maknanya telah dijemput menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat ya jarak dia kan. Badan Tengku Aziz ni dengan Sultan Ismail tu ya anak saudara. Tuan aku ni meninggal itu mangkat bila? Tahun lepas 28. Dia tak sapa 28 bulan 9. Tak apa setahun apa jarak. Gak amo kena belaka demo-demo ni dia kita biasa. Maknanya rasa macam masih baru-baru lagi. Tapi itulah kematian. Dan rasa bahawasanya kita yang berasa mati dia, mati dia. Kita tak rasa kita mati ke? Sebenarnya lama dah di kelilin-kelilin kita ni mati. Mak kita mati dah, ayah kita mati dah, abang-abang kita mati dah, saya kita pernah mati dah. Tapi kita tak rasa kita mati. Ini masalah kita. Kita menyaksikan kematian, kita kata orang kubur, dan kita dengar orang mati ni mati. Dan tu kadang-kadang dia sezaman dengan kita. Dan ia dah bukan kita gaul kita, tapi ramai dah tak ada. Tapi kita dia rasa pemuda, dia rasa tak mati. Silalah kita duduk situ. Sebenarnya kita pun tak lama juga akan mati. Dan amo ingat masa ngaji Mesir dulu, mula-mula pergi kakak kapal amo tu, tahun akhir balik kata balik dia aku lambat lagi muka baru sampai. Nah, lepas tu duduk setahun dua, kok dara pula balik kata saudara aku balik, aku baru tahun 2. Lambat lagi aku di sini. Tahu-tahu kita kau dah habis dah. Nah, gitulah hidup hari ni. Kata aku kena tinggal, dah mesti balik, dah habis dah aku. Tapi rasa macam sebentar, rasa suka-suka lagi. Nah, begitulah kita di dunia. Kita tengok orang tu mati, rasa kita muda, rasa kita cekap, rasa kita banyak lagi benda kita nak urus besar. Kita tak tahu mati kita semakin dekat. Kok mana-mana pun dalam kita sibuk banyak benda kita tak settle sekalipun, kita tu sentiasa melangkah menuju pada mati sehari pada sehari. Hari ni lebih tua dah sehari daripada kemarin. Esok tua pada hari ni. Maknanya kalau dah sebulan, setahun, berapa lama lagi kita nak melangkah, tetap akan sampai pada penghujung. Jadi dalam suasana ginilah kita kena sedia bekal dengan sebanyak mungkin sebenarnya. Kita ejahlah ke mana-mana, apa yang kita buat biar jadi pahala untuk kita. Biar jadi pahala untuk kita, tak kira lah apa benda yang kita buat sekalipun. Mudah-mudahan kita mati, kita tinggal. Apabila kita bawa pahala dan kita tinggal. Kait dengan dunia ini, kita tinggal sini belakang, tidak akan bersama dengan kita. Itulah untuk kita pada petang ini. Mudah-mudahan tazkirah yang di waktu petang kadang-kadang mengatur penerima sekali-sekala. Kita suntik jiwa kita, kita belai jiwa kita, kita pupuk jiwa kita bahawa kita nak kepada pengisian rohani ini adalah penting sebagai bekal memotivasi pada kita untuk nak bangkit mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum akhir kita ada satu nota bahawasanya program ubudiyah, mas'uliyah dan itqan yang kita panggil UMI ini diadakan di Dewan Bunga Teratai Kota Darul Naim, Kota Baru Kelantan. Maknanya
tuan-tuan kena hadirlah. Nah, sebab ni salah satu slot. Kita kira kerja juga sebenarnya. Dan nak berpujilah bagus program ini. Kenapa walaupun ada sibuk urusan kerja kita, ada benda yang kita dapat. Nah, di samping itu kita juga boleh membuat apa dipanggil persediaan-persediaan untuk kita melangkahkan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ada baik untuk kita di dunia dan juga akan dapat kebaikan di akhirat sana. Nah, apa-apa pun ramai dan juga kita dah menyaksikan sebagaimana takdirlah kematian itu satu benda yang tak menjanjikan. Kadang-kadang kita dengar sahabat-sahabat sepejabat dengan kita mati. Kamu 2 tahun ke 3 tahun lepas daripada main. Pagi-pagi tu program kata ada staf meninggal. Berapa umur staf ni? 32 tahun tuan-tuan, muda lagi. Hari-hari mari dia pejabat. Jadi rakan-rakan saya dia tu terasa lah. Jadi dalam usia muda tu boleh meninggal. Apatah lagi kita yang bukan muda ni. Maknanya kita akurlah dengan apa yang telah disusun atur oleh Allah, bahawa kita tetap kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas dan tanggungjawab kita hari ini menyediakan bekal buah pahala sebanyak mungkin. Insya-Allah kita dapat redha Allah di dunia dan juga di akhirat sana. Itulah untuk kita pada petang ini. Terima kasih atas perhatian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meredai kita dan mengampunkan dosa-dosa kita dan tempatkan kita bersama dengan orang-orang yang saleh di dunia dan juga di akhirat. Wallahu taala a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.